Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semoga dilancarkan sharing untuk sesi pertama ni. Okey, so tanpa melengahkan masa, okey, kalau ada cikgu-cikgu yang memang nak buat terus, boleh maklumkan kalau saya laju sangat. Okey, so kita akan pakai ID Delima. Okey, jadi langkah yang pertama kita login guna website Delima lah. Okey, so macam biasa log masuk. Okey. Okey, log masuk, kemudian kita pilih guru. Okey. Okey, kemudian kita pilih akaun kita. Yang ni tak ada masalah. Kemudian pilih aplikasi dan pilih Google. Okey, so terus kita pilih. Okey, so langkah yang pertama, okey, kita tambah folder khas untuk kertas soalan kita nak bina tu. Okey, klik new di bawah ni. Okey, sebelum tu cikgu jangan lupa klik di sebelah kanan ni untuk pastikan akaun kita tu betul-betul ID Delima ataupun ID personal. Okey, so kita tambah untuk tambah folder. Okey, kemudian kita namakan folder tersebut sebagai sebelum tu Cikgu Masyidi, kita punya pentaksiran ni nak selaraskan nama ke? Kita nak letak apa nama dia? Ujian sumatif 1. Boleh tulis ujian ke? Kalau ikut dari tu pengetua kata pentaksiran tak? Pentaksiran sumatif 1. Letak sajalah pentaksiran 1. Okey. Nanti kemudian kalau nak ubah kita rujuk Cikgu Syila. Okay, pentaksiran katakan saya letak sana pentaksiran sains sumatif 1. Okay, create. Okay, so ini adalah folder yang baru tu lah, baru kita bina tadi. Kemudian kita klik. Okay, so sekarang kosong lagi. Kita nak pergi kepada kita punya Google Form. Okay, sebelum tu okay, untuk hari ni kalau sempat kita pergi dua-dua lah. Okay, saya bezakan kita punya item tu kepada soalan soalan objektif dan soalan subjektif. Okay, so soalan subjektif ni boleh jadi soalan-soalan yang memerlukan jawapan pendek ataupun boleh jadi kita buat jawapan esei ataupun boleh jadi juga pelajar jawab dalam kertas soalan. Kemudian dia snap gambar dan kita pelajar perlu masukkan dalam ruangan yang kita sediakan nanti. Okay. So untuk soalan objektif dia tak ada masalah. Dia akan auto kira markah total, markah akhir nanti. Kalau ujian ujian subjektif iaitu soalan struktur ataupun soalan esei, kita kena tanda dulu secara manual, kemudian kita key in dalam kita punya Google Form dan barulah kita boleh releasekan skor kepada pelajar. Okay, itu pun skor untuk kertas subjektif sajalah. Okay, kalau skor akhir nanti cikgu-cikgu kena tambahlah skor kertas 1 tambah skor kertas 2, baru kita bagi markah yang sebenar kepada pelajar-pelajar kita. Okey, sebelum tu saya tunjukkan dulu paparan soalan kertas 1 kita. Ya Cikgu Mat? Ya saya? Kita buat secara tidak formal, mana-mana guru yang ingin bertanya langsung boleh kan Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Buka je mic. Boleh je, tak ada masalah. Cikgu Afikah ada tanya di sana tu dalam ruangan chat tu. Dia kata kalau kita buat dalam ID Delima, adakah budak juga perlu guna ID Delima untuk jawab? Itu soalan juga Afikah. Okey, ada lagi? Kalau daripada saya, dari saya Cikgu. Okey. Kalau soalan ini jawapan dia akan masuk ke email kita kan? Dia boleh dibuat mengikut ni kah? Mengikut kelas. Sebab penggubah soalan dia seorang. Boleh. Boleh Boleh Cikgu. Nanti saya masuk, saya pergi pada step yang tu. Okey, terima kasih.
Okay, Teruskan. so untuk soalan cikgu Afika, boleh kita boleh setting ID personal ataupun email personal dan email delima untuk masuk. Okay, kemudian untuk soalan Cikgu Mursyidi tadi, sebenarnya soalan yang kita bina ni tadi, kita sebagai penggubal soalan. Okay, kemudian kita sebagai penggubal soalan akan share link tapak yang asal tu kepada guru-guru yang lain supaya nanti cikgu-cikgu tersebut akan send link Google Form tu kepada anak murid mereka dan cikgu-cikgu akan hanya menanda kertas anak-anak murid mereka sahaja. Okay? So nanti saya akan terangkan yang kemudian lah yang tu. Okay. So now untuk soalan objektif. Okay. So ini contoh dia tapi nanti kita akan buat sama-sama juga. Kita preview. So macam mana bentuk paparan yang pelajar akan terima. Okay. Macam mana bentuk paparan pelajar yang akan terima soalan tu. Okay. Edit your response sekejap Oh saya dah jawab soalan ni. Jadi saya tak boleh nak tu lagi. Okay. Saya delete dulu. Okay, yes. Okay. So ni sebab saya dah jawab sendiri tadi, sebab tu kita tak boleh, saya tak boleh jawab kali kedua. Okay, sekejap Saya tunjuk paparan dulu macam mana pelajar tu akan nampak dia punya soalan ni. Okay, so ini paparan yang pertama. Okay, pelajar perlu masukkan email dia, sama ada email personal ataupun ID delima. Okay, kemudian dia perlu masukkan nama dia, kelas dia. Okay, so katakan saya masukkan saya punya email. Kemudian nama saya kelas Elite. Okay. Next. Okay, so dia akan pergi kepada paparan section yang kedua, kertas 1. Okay, ada arahan kat sana, kertas 1 pilih satu jawapan sahaja. Cikgu boleh tambah nanti arahan-arahan yang lain. Contohnya soalan mengandungi 4 pilihan jawapan bla 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 bla. Nanti saya tunjuk Okay, so kita pilih jawapan 2. Okay, kita pilih lagi jawapan, hantam saja. Okay, submit. Okay, so ini adalah paparan yang akhir di mana pelajar boleh klik edit ini untuk dia semak semula dia punya jawapan dan dia betulkan. Okay, so ini untuk kertas 1 lah. Okay, kertas 1. Dan setting yang ni saya buat seorang pelajar dia boleh submit sekali sahaja. Okay, so sebenarnya kita boleh set supaya pelajar boleh buat 2 kali. Okay, tapi saya rasa itu susah sikit untuk cikgu tanda nanti. Pelajar yang sama ada 2-3 kali dia menjawab. Okay, jadi kita setting pelajar boleh hantar sekali sahaja. Tapi kalau cikgu nak buat nanti pelajar boleh jawab 2 kali, saya tunjuk dia punya setting. Okay, so ini adalah untuk kertas 1. Okay, paparan kertas 1 dan kalau tengok ini jawapan yang saya masukkan tadi, dah ada respons kat sini. Okay, ni saya tunjuk dulu, belum lagi masuk step dia. Okay, kemudian yang kedua, kuis ini adalah kuis subjektif. Okay, subjektif dia boleh jadi ada jawapan pendek. Okay, ada jawapan panjang, paragraf. Kemudian ada juga contohnya kalau matematik, pelajar perlu tunjuk jalan kira. Okay, jadi pelajar akan tulis dulu atas kertas, kemudian dia snap gambar dan dia akan masuk dalam soalan ni. Okay, so ini paparan dia. Ini soalan yang kita bina lah. Contoh saya tunjuk dia punya gambaran dia macam mana. Ini pun sama juga, saya dah reply tadi. Kejap saya edit dulu. Kalau kita dah jawab, dia detect. So, kita kena delete semua respons dulu. Baru boleh buka dia punya. Satu lagi. Delete. Kejap delete respons. Okay, so paparan soalan. Okay, so ini paparan soalan untuk soalan subjektif. Sama juga, masukkan email. Sama ada delima ataupun personal. Okay, kemudian nama, kelas, delete. Okay, kemudian next.
Okay, kemudian ini soalan dia. Kita berikan gambar sahaja. Okay, ini untuk soalan fizik sebenarnya. Okay, soalan fizik. Kita berikan gambar, pelajar baca soalan. Kemudian pelajar tulis jawapan dalam helaian tambahan. Okay. Selesai dia tulis jawapan dalam helaian tambahan, dia snap gambar, kemudian dia klik pada add file. Okay. Kemudian dia akan carilah di mana gambar dia tadi berada dan dia masuk. Okay. Nanti kita akan marking pada kertas yang dia send pada kita. Okay. Kemudian submit. Okay, yang ni pun sama, edit your response pun ada untuk kertas 2 ataupun kertas subjektif. Okay. Okay, setakat tu untuk view tentang kertas 1 ataupun kertas objektif dan kertas subjektif. So sekarang kita nak mula. Okay, pentaksiran. Okay, so kita buka balik folder tadi. Okay, so ini folder yang telah kita bina tadi. Okay, now kita nak mula bina Google Form kita. Okay, pilih tambah, simbol tambah di sebelah kiri. Okay, sorry. Okay, simbol tambah di sebelah kiri. Okay, keluar folder, kita pilih Google Form. Okay, kemudian kita pilih blank quiz. I found a few cell phone stores near you. Oh, sekejap ni. Okay, so ini adalah paparan muka depan kita punya tapak soalan. Okay, kemudian kita tulis ni pentaksiran sains sumatif 1 ataupun tajuk-tajuk yang sesuai ikut cikgu . Okay, kemudian form description, okay, cikgu boleh tulis tarikh ataupun kod kertas. Okay, kemudian masa menjawab. Okay, so detail berkaitan dengan pentaksiran. Okay, kemudian okay, cikgu tengok di sebelah kiri atas ada tulis untitled form. Cikgu klik saja. Okay, so automatic dia akan ada nama untuk Google Form kita. Okay, tak perlu type, cikgu klik saja. Okay, okay, kemudian kita nak pergi tadi pada muka surat hadapan iaitu arahan menjawab. Kemudian ada email dia, kemudian ada nama dia, kemudian ada kelas dia. Okay. So yang pertama, okay, ada pilihan button di sebelah kanan. Okay. Ada add question, import question, ada add title and description, add image, add video dan add section. Okay. So yang pertama ni kita nak masukkan arahan soalan tadi. Kita klik pada add title and description. Okay. So dia akan sampai macam ni. Dia akan keluar macam ni. Okay. Kemudian kita tulislah. Okay. Arahan menjawab. Okay. Kemudian kalau cikgu memang dah ada kertas soalan, cikgu copy paste je arahan ataupun arahan menjawab tu di ruangan ini. Okay. Saya tulis sini kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Okay, jawab. Okay, jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Kemudian apa lagi? Cikgu boleh tambah sini nak bucak situ pun boleh. Selamat berjaya. Contoh. Kalau kita formal mungkin tak adalah selamat berjaya ni. Okay, so selesai yang pertama. Kemudian kita klik okay, yang bawah ni untitled question. Kalau dia katakan dia tak ada yang ni, sekejap saya delete dulu. Katakan dia macam ni saja, cikgu klik pada tambah untuk add question. Okay, so dia keluar macam tu. Okay, maklumat yang pertama pada muka depan tadi adalah nama pelajar. So kita tulis sana nama pelajar. Okay, nama. Kemudian pilihan kat sini. Okay, sebelah dia ada beberapa pilihan bentuk jawapan. Ada short answer, paragraph, multiple choice, ABCD, kemudian checkbox, drop down. So untuk yang pertama ni kita pilih short answer sebab kita nak minta dia tulis nama dia. Okay.
Kemudian klik required supaya pelajar tu pilih atau bukan pilih, pelajar tu wajib tulis nama dia. Okey. Selesai untuk part yang pertama, nama. Kemudian untuk tambah kelas, cikgu klik saja duplicate. Okey. So kita tak payah ubah lagi setting required kat sini. Pelajar mesti pilih kelas dia, ataupun cikgu boleh tulis kelas, ataupun cikgu boleh tulis juga ini untuk penggubah soalan. Cikgu boleh pilih drop down. Okay, kemudian cikgu tulis kat sini 1 Arif. Okay, klik pada add option untuk tambah lagi pilihan 1 bijaksana. Kemudian klik lagi add option 1 cendekiawan. Okay. 1 dedikasi. Okay. 1 ilik, satu lagi. 1 ilik. Okay. So, selesai untuk nama kelas. Okay, kita preview sekejap. So, dia akan keluar macam ni lah. Nama, kemudian ada kelas, pelajar pilih kelas dia. Okay. So, itu untuk muka depan kita punya soalan. Kemudian kita nak bawa pelajar ke soalan. Okay. Kita pergi kepada add section. Kalau cikgu perasan tadi, paparan yang pertama, habis pelajar pilih kelas, dia boleh klik next. Okay, jadi kita tambah section. Okay, klik add section. Okay, so section 2 of 2 yang pertama. Section 2 of 2 yang pertama, bahagian A. Tulis sana, bahagian A. Description, jawab semua soalan. Ni jawab semua soalan. So arahan dia selesai. Kemudian kita klik tambah lagi untuk soalan objektif yang pertama. Okay, soalan 1. Okay, soalan 1. Boleh tulis soalan 1 ataupun terus tulis soalan. Okay, katakan saya buat 1 tambah 1, soalan yang pertama. 1 tambah 1. Okay, pilihan jawapan kat sini kita pilih multiple choice lah. Jangan pilih short answer. Okay, multiple choice dia boleh buat auto marking nanti. Okay, sebab apa? Sebab kita kita letak jawapan yang betul. Okay, so kita pilih multiple choice. Okay, kemudian kita tulis jawapan dia 2. Okay, add option, tambah pilihan jawapan 3. Klik add option lagi 4, 5. Okay. Kemudian kat sini untuk kita masukkan markah. Okay, untuk kita masukkan markah. Klik answer key. Okay, kemudian di sebelah kanan ni keluar point. So untuk katakan kertas 1 ada 50 soalan dan 50 markah, maka setiap satu soalan 1 markah lah. Cikgu set sini 1 markah. Okay. Kemudian cikgu klik done. Okay, sekali lagi cikgu klik answer key point. Okay, kita set markah yang pertama, kemudian kita pilih mana jawapan yang betul. Okay. Cikgu klik pada jawapan yang betul, dia akan ada tanda raih kat sini. So maksudnya apa? Itu adalah jawapan untuk soalan ini. Okay. Kemudian kita klik done. Okay. Kemudian mesti klik required supaya pelajar wajib jawab soalan ini. Okay. So selesai untuk soalan yang pertama. Okay, so untuk soalan yang kedua, kalau corak soalan dia sama juga macam ni, cikgu klik saja duplicate. Okay, so cikgu ubah 2 darab 3. Okay, contoh 2 darab 3. So pilihan soalan, pilihan bentuk soalan multiple choice, ini kita tak payah ubah lah. So pilih jawapan 6, katakan jawapan dia 7, salah. Jawapan dia 4, 6, tak keluar. 4, tak keluar ni. Okay, yang ni answer key point. Okay. Kemudian tambah add option 6, 8. Okay.
So yang ni kita dah setting markah dekat soalan 1 tadi. Kita tak payah setting lagi dah. Kita tengok kat bawah ni macam mana kita nak tengok kita dah setting markah ke belum. Dia akan keluar kat sini 1 point. Kita dah setting tadi. Kemudian kita dah klik required kat sini. Okay, kemudian kalau katakan ada soalan yang ada gambar. Okay, soalan yang ada gambar. Apa yang cikgu kena buat? Cikgu dah siapkan gambar tu siap-siap. Okay, maksudnya apa? Cikgu crop gambar tu, kemudian cikgu letak dalam satu folder. Kemudian nanti kita tinggal masuk sahaja. Okay, macam mana contohnya sekejap Okay, katakan ini untuk ujian sains tingkatan 1. Ni, saya dah sediakan semua gambar untuk soalan ujian tingkatan 1. Saya snap siap-siap, saya crop siap-siap, kemudian kita masukkan dalam satu folder, kemudian kita tinggal ambil je lah. Okay, macam mana nak buat? Kita duplicate lagi soalan nombor 2 tadi. Duplicate. Okay, kemudian dekat antara soalan dengan pilihan bentuk jawapan ada simbol gambar kat sini, cikgu klik. Kemudian kita pergi cari kat mana kita letak gambar soalan tersebut. Okay. So katakan ini adalah soalan bergambar. So dia keluar gambar kat sini lah. Kalau nak mudah, kita sediakan siap-siap dalam satu folder soalan tersebut. Kita crop, kemudian namekan dengan nombor soalan tu, kemudian kita just masuk saja kat sini. Okay, so soalan ni nanti kalau kita dalam paparan pelajar kecil, maka kita besarkan dia. Okay, kita besarkan dia. So dia jadi besar lah. Okay, kat sini boleh tambah kat sini nama soalan ataupun nombor soalan 3. Okay, abaikan nombor pada gambar. Saya ambil je gambar mana-mana tadi. Okay, so multiple choice. Kemudian pilihan jawapan bukan lagi nombor. Okay, pilihan jawapan kat sini adalah tukarkan ni lah. A, B, C, D. Okay, so katakan yang ini kalau kita buat macam ni, kita hanya tinggal setting jawapan yang betul saja sebab kita dah copy paste setting yang kita dah buat sebelum. Okay, so macam mana nak setting semula jawapan, kita klik pada answer key. Okay, klik pada answer key. So kat sini dia tidak ada lagi jawapan yang betul untuk soalan ni. So kita pilih, yang ni apa? Beracun. Beracun C, maka kita klik C. So ada keluar tanda raih, maksudnya apa? Ini adalah jawapan yang betul untuk soalan ini. Okay, kemudian klik done. Okay. So saya buat lagi satu soalan 4 iaitu soalan dia kita crop. Okay, kalau tadi kita type satu-satu dia punya soalan. Yang ini kita dah siap-siap soalan dia, kemudian kita masukkan saja. Okay, yang pertama kita klik duplicate. Okay, so ini adalah soalan 4 lah. Kita jadi soalan 4. Tukar nombor soalan. Kemudian ada 3 titik di sebelah gambar ni, kita klik 3 titik tersebut. Kemudian, okay, setting center align. Okay, kemudian pilih lagi change gambar. So bila kita klik change, dia akan minta kita pergi browse balik folder yang sama yang dah kita setting tadi. Okay, so saya pilih soalan seterusnya. Okay, so dia akan keluar gambar yang lain. Okay, so kita besarkan dia. Okay, kemudian kita setting jawapan yang betul. Okay, so jawapan yang betul adalah kelalangkun. So jawapannya C. Okay, so selesai untuk soalan kertas 1. Okay, kalau saya suka lagi kita crop ataupun edit gambar siap-siap, kemudian masukkan sahaja pada soalan nombor 1, nombor 2 sampai 40 tu berbanding dengan kita type satu persatu. Okay, so cikgu boleh pilih lah sama ada cikgu nak type ataupun cikgu buat dulu soalan cikgu, snap gambar, crop gambar, masukkan dalam satu folder, kemudian baru kita cari yang tadi tu.
Ada soalan setakat tu? Tak ada. Esma, tanya okey. sekejap. Okey, madam. Ya. Yang answer, untuk tick answer tu cari di mana? Mana answer key ke madam? Answer key tu cari di mana? Tik jawapan tu? Jawapan Ya. Yang mana maksud madam? Jawapan ni? Yang atas, yang di atas tu kan. Mau klik answer key tu Aha. macam mana? Answer key tu? Yes. Dia dah ada kat bawah tu. Kat bawah soalan yang kita buat tu. Dia memang ada ni Tapi ke? saya punya Memang ada kat tidak sini? ada muncul pun yang di bawah tu. Tak ada? Yang saya punya tidak ada answer key di bawah. Cuma madam klik bawah. Dia ke bawah. Kalau kita pergi pada soalan macam ni kan dia tak nampak. Macam ni dia tak nampak kan? Soalan 3 saya ni dia tak nampak dia punya answer key. Kita klik dulu. Dan dia keluar answer key. Tidak ada tu, memang Ada tidak ada. Tidak ada. Okey. Okay. Kalau macam tu kan, kalau madam tak ada jumpa setting quiz tu, madam pergi dekat setting. Pergi dekat, dia ada general presentation, ada quizzes. Yang ni mungkin dia belum tu slide. Make this as a quiz. Cuba tengok. Oh, okay. Nampak dah. Dah. Okay, ada. Jadi tak? Okay, thank you. Okay, Jadi nampak sudah? dah. Yes. Okey. Okay, thank you. Alright, settle lah. Okey. Ada lagi tak? Dia tak ada masalah kalau cikgu pilih yang awal tadi kita boleh pilih blank form juga. Dia ada 2 pilihan. Sama ada kita pilih blank form ataupun kita pilih blank quiz. Okay. So kalau dah terbuat soalan tu dalam blank form, tidak ada masalah. Pergi saja pada setting, pilih quizzes tu. Kemudian slide solution, option make this a quiz. Okay, kemudian cikgu save lah. Tidak ada masalah tu. Okay. Now saya teruskan. Okay, kita tengok dulu soalan. Preview soalan kita. Okay, ni preview dia. So, ni. Kalau cikgu perasan kat sini dia ada star tu. Okay, star warna merah tu. Maksudnya apa tadi? Sebab kita dah slide required. Kalau kita tak slide button required tu, dia tak akan keluar macam ni. Maksudnya apa? Kalau pelajar terlepas pandang, kita tak tahu soalan tu nama dia tak tulis. Okay. So, saya close je lah dulu. So, view dia. Sekejap saya try. Kelas 1 Arif, next. Okay, so ini soalan kita tadi. Okay, so soalan 3 saya pakai gambar dan mesti besarkan gambar tu. Kalau tak, gambar dia jadi kecil. Okay, pelajar kurang jelas lah nanti. Okay, so ini soalan 4. So kalau macam ni, kalau saya tak jawab, saya tak boleh tekan submit. Okay, so pelajar wajib jawab. Jadi masa kita buat soalan, button required tu mesti kita tulis. Okay, satu pelajar alert yang dia tertinggal soalan tu. Okay, yang kedua, kita nak juga pelajar jawab. Okay, so katakan saya pilih jawapan dia. Okay, 6. Kemudian kita pilih C. Kemudian kita pilih B. Okay, submit. Okay, so submit another response. Okay, so bila kita submit bila ada button submit another response ni maksudnya apa? Pelajar tu boleh jawab kali kedua. Okay, jadi banyaklah kerja kita nanti. Untuk soalan soalan objektif mungkin tak ada masalah sebab dia auto calculation markah. Tapi kalau soalan subjektif, kalau kita buat pelajar boleh submit another jawapan, another response, jadi banyak kerja kita lah. Okay, so macam mana nak ubah tu? Kita pergi pada setting. Okay, so kita pergi pada setting. So ini yang penting juga. Okay, yang pertama option collect email ni mesti kita tick. Okay, supaya apa nanti untuk skor pelajar dapat tengok skor dia melalui email. Okay, jadi mesti kita klik pada button collect emails ni. Okay, kemudian yang ini yang nak menjawab soalan Cikgu Afiqah tadi. Require sign in. Yang ni kita untick require sign in. Okay, maksudnya apa?
walaupun pelajar sign in tanpa guna ID D5, dia masih lagi boleh menjawab soalan. Okay, dia boleh lagi menjawab soalan. Okay, kemudian kita nak pelajar boleh tengok balik soalan belakang. Okay, dia semak balik jawapan dia. Okay, respondent can kita pilih edit after submit. Okay, walaupun dia dah klik submit, tapi boleh dia patah balik, jawab lagi ataupun check dia punya jawapan dan submit untuk kali kedua. Tapi dia akan keluar sebagai satu jawapan sajalah. Okay, satu skema jawapan. Okay, kemudian kita klik save. Okay, so automatic kalau perasan ada ruangan untuk pelajar isi email. Okay, so itu setting yang pertama. Kemudian kita pergi pada send. Sekejap okay. Sorry, ada lagi pada setting tadi, Pergi semula pada setting, klik pada presentation. Okay. So ni dia ada pilihan. Kalau kita pilih tadi yang pertama general. Okay. Edit. Kalau kita pilih kat sini limit to one response. Okay. Kita tengok pada presentation. Okay. Button untuk show link to submit another response ni automatic kita tak boleh klik. Okay, maksudnya apa? Selesai jawab satu soalan, pelajar tak boleh jawab lagi. Dia boleh edit jawapan dia tapi tak boleh jawab lagi. Maksudnya apa? Kalau kita beri link lagi, ini yang saya kata tadi, dia akan ada 2 kali jawapan. Nama pelajar tu akan ada 2 jawapan dan kita kena marking 2 kali. Okay. Kemudian untuk confirmation message, okay, cikgu-cikgu boleh tambah kat sana lah. Anda telah selesai apa ni? Tahniah pentaksiran telah selesai. Nantikan markah anda. Okay, klik save. Okay, kemudian belum klik save lagi, kita pergi dekat quizzes tadi, kita tengok saja. Kita dah klik tadi make this quiz. Okay, kemudian log mode on Chromebook tu jangan tick. Okay, nanti pelajar kena jawab pada Chromebook saja. Okay, kemudian yang ni pun penting juga, release grade. Okay, bila masa pelajar akan tahu dia punya result. Kalau kita klik yang atas, habis dia submit untuk soalan objektif, dia akan tahu terus score dia. Okay, so kita tak nak macam tu. Maka kita klik later after manual review. Okay. Kemudian untuk soalan objektif, kita untick pada correct answer. Tak perlu bagi pelajar nampak apa jawapan yang betul. Okay. So untuk miss question dengan point value, kita bagi. Untuk pelajar dapat tahu berapa markah dia, kemudian mana soalan yang dia tertinggal. Okay. So itu untuk setting yang penting. Ya saya. Yang diterangkan oleh Cikgu Esma tadi tu, kita perlu selaraskan kepada guru-guru penggubal. Kepada guru-guru penggubal sebab kalau soalan itu pelajar dapat tahu view markah dia, dia akan boleh share dia punya jawapan. Kita tak ada limit masa. Okay. Jadi apa yang diterangkan oleh Cikgu Esma tu kita selaraskanlah. Pelajar tidak akan dapat view markah dia pada waktu itu. Okey. Ya, penggubal-penggubal soalan. Sebab contoh kalau hari ini matematik kan. Hari ini matematik pelajar menjawab dalam masa yang berbeza. Kita tak ada setkan masa pukul berapa dia mula jawab. Kalau dia dapat tahu jawapan yang betul tu, mereka boleh tiru-meniru nanti kepada penggubal soalan. Okay, terima kasih. Okey, beres. Okey, sekali lagi yang pertama tadi untuk general, pada bahagian setting untuk general kita klik pada limit to one response. Okay, limit to one response. Kemudian respondent boleh edit after submit. Okay, kemudian kita pergi pada presentation. Okay, so presentation satu tambahan ini terpulang pada penggubal ataupun kalau ada ketetapan daripada Cikgu Muhammad sekarang,
untuk shuffle question order. Okay, yang ni saya tunjuk sekejap lagi kalau kita nak shuffle question order. Okay, kemudian setting yang seterusnya quizzes, release grade, later after manual review. Cikgu klik pada sinilah, later after manual review. Kemudian respondent can see, untick pada correct answer. Okay, save. Okay, so katakan saya nak buat tadi setting untuk shuffle soalan. Okay, langkah lain untuk kita dapat keesahan result pelajar kita lah. Boleh juga kalau nak buat presentation, kita klik pada shuffle question order, kita klik save. Okay, kemudian apa yang jadi, sekejap Okay, so apa yang jadi pada soalan tadi? So kita test sekali lagi. Email. Satu Arif. Nama Isma. Okay, kemudian klik next. Isma. Okay. Yang ni tak shuffle lagi Kenapa tak shuffle lagi? Okay, sebab dekat setting ni, okay, untuk shuffle pilihan jawapan, cikgu pergi pada soalan tersebut. Okay, sebelah required ada 3 button menegak tu, cikgu klik sana, shuffle option order. So cikgu tengok sana pilihan jawapan 2, 3, 4, 5. Kita buat sini shuffle order. Okay, so dia tak berubah lagi. Saya setting dulu. Ini tambahan je. Kalau nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Okay, tapi kalau ada arahan nanti, cikgu boleh buat kat sini lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok. Saya test sekali lagi. Okay, so cikgu boleh tengok kat sini, pilihan jawapan dia dah berubah. Okay, jadi paparan untuk pelajar-pelajar kita berbeza lah. Pelajar A lain, tapi jawapan dia untuk soalan ni tak berubah. Okay, so susunan jawapan sahaja yang berubah. Okay, so tak ada isu lah nanti jawapan nombor soalan 4 jawapan dia A. Okay, macam tu. Shuffle soalan. Okay. Kemudian, okay, selesai untuk setting soalan, selesai untuk buat soalan. Okay, macam mana kita nak send kepada pelajar? Yang ni klik pada send form. Okay, kemudian klik shorten URL supaya kita dapat yang lebih pendek lah. Okay, kemudian copy dan link ini yang kita akan share kepada murid kita. Okay, selesai untuk soalan kertas 1. Seterusnya, boleh paparkan contoh jawapan yang cikgu jawab tadi. Contoh jawapan maksud cikgu macam ni? Cikgu dah try jawab tadi kan. Okey. Okey. Paparan jawapan pelajar Ya. Okay, sekejap Saya tak respons ni. Aku tak menjawab lagi. Ni kan soalan yang sebut tadi. Sekejap Okay, saya cuba satu. Tadi kita test je. Okay, saya cuba satu. Review. Okay, Isma. Nama Isma. Kemudian kelas 1 cendekiawan. Next. 3. 2. Okay. Okay, submit. Okay, so yang ni ada keluar paparan edit your response. Okay, edit your response. Kemudian boleh patah balik dah ni. Okay, so pelajar boleh jawab semula lah. Maklumat dia pun tak berubah, masih ada dalam sana. Okay, untuk jawapan, okay, kita tengok kat sini ada pilihan question dan response. Okay, so cikgu pergi kepada individual. Okay, individual. Okay, kemudian ada paparan kat sini, kalau kita tengok kat atas ni release score.
Okay, kemudian ni kosong. Okay, no correct answer. Yang ni terlepas setting. No correct answer. Okay, soalan 3 dia dapat 1 markah. Soalan 4 kosong. Okay. So, kita tengok kat sini atas. Kita klik sini release score. Okay. So, kalau ada banyak pelajar kita yang dah jawab, dia akan keluar semualah. Okay. So, kita klik on send email and release. Okay. Okay, kemudian sekejap saya cek email. Okay, belum masuk lagi. Okay, sebelum masuk lagi. Nanti dia akan masuklah dalam kita punya, okay, contoh ini saya dah buat yang sebelum ni, okay, dia akan masuk macam ni. Okay, pelajar akan dapat tengok yang ni lah. Pentaksiran sains tingkatan 1, skor dia adalah 4/17, kemudian dia boleh view balik. Tak dapat dah. Sebab yang ni saya dah delete. Okay. Sekejap saya nak check dulu sekejap. Setting. Presentation. Places. Okay, after itu. Okay. Okay, individual ni kita boleh 2 of 4 point. Okay, kita nampak dia punya markah kat sini. Okay, 2 of 4 point untuk pelajar yang pertama. So kalau kita klik individual ni, dia akan keluar banyak nama pelajar lah. Okay. Kalau cikgu nak try pun boleh ni. Ada tak yang nak try? Saya boleh share link dia. Okay, so skor pelajar tu kita boleh tengok dekat sini ini adalah skor pelajar tu. 2/4. Sebab dia betul 2 daripada 4 soalan. Cikgu Masyidi menjawab soalan ke? Ya. Cikgu tengok chat tu ada pertanyaan cikgu apa kata? Okey, sekejap Mereka hanya boleh sign in 1 kali saja guna email yang sama. Betul. Betul. So kita terima mereka edit sepanjang 1 hari tu berkali-kali. Ini maksudnya dia edit response. Kalau yang setting satu lagi tu, pelajar boleh jawab di tapak yang baru. So dia akan ada dua jawapan yang kita kena tanda lah nanti. Sebab apa? Sebab tadi kita setting limit one response. Okay, sekejap mana dia punya setting. Okay ni. Okay, saya tunjuk perbezaan dia. Okay. So ini kalau saya tak tick limit to one response. Okay, kemudian kita pergi pada presentation. Nampak? Automatic show link to submit another response. So saya save. Kita tengok macam mana dia keluar. Okay, sekejap Leave. Yang ni saya kena delete dulu. Yes. Okay, preview. Email. Last. Yes. Next. Okay, pelajar jawab. Okay, kemudian kita klik submit. Okay, so nampak kat sini. Kalau edit response, kita boleh edit, kita tambah balik. Kita tengok balik jawapan belakang. Tapi kalau kita klik pada, kita buat setting tadi, kita tak limitkan kepada one response, dia akan keluar submit another response. So kalau kita klik sini, so dia akan kosong balik. So pelajar yang sama boleh jawab 2-3 kali.
Macam tu. Boleh? Cikgu Esma. Ya saya. Ya saya. Ada rakan yang tanya tu, macam mana kita nak set pelajar hanya boleh respon sampai pukul 5 petang saja. Kita selaraskan semua. Sebab kita bagi ruang 1 jam untuk klik kehadiran di SPDPR. Okey, baik. So untuk yang tu, okey, yang ni. Kalau cikgu tengok kat sini, accepting response. Di bahagian atas ni, accepting response. Okey, katakan cikgu share link. Cikgu share link pukul 8. Pukul 8. Okey, so dia kat sini lah. Okey, kemudian petang nanti jam 5 cikgu not accepting lagi. Okey, so dia akan keluar. Masa menjawab telah tamat. Cikgu setting lah kat sini, masa menjawab telah tamat. Okey, katakan kalau saya share link ni, cikgu dah tak dapat jawab dah. Okey, boleh? Klik pada accepting response ni. Masanya bermaksud kita tak dapat auto, kita klik manual saja. Kita tak dapat set. Setakat yang saya tahu yang tu je Cikgu Mol. Nanti saya tanya-tanya lagi ataupun ada cikgu yang tahu ke? Cikgu Liao, boleh set. Okey, so untuk share link kepada rakan guru yang lain, kalau kita sebagai penggubal soalan, okey, di sebelah box send ni ada 3 button tegak, cikgu klik sana. Okey, kemudian okey, ini kalau untuk make a copy dengan kita saja. Okey. Make a copy untuk kita punya kita punya folder dalam drive kita saja. Okey. Pergi pada add collaborators. Okay. So add editors pun boleh. Kena ada Gmail cikgu tu. Okay, jadi dalam tapak yang sama cikgu tu boleh dapat terus soalan ni ataupun dia boleh ubah. Katakan ada satu soalan kertas 2 buat pembahagian dengan rakan-rakan. Okay, jadi terus masukkan email cikgu ataupun kita sebagai penggubal lah, ya, ataupun kita nak share link. Okay, klik kat bawah tu get link, change. Kemudian restricted tu kita tukar jadi anyone with the link. Okay, anyone with the link. Okay, kemudian kita klik copy link. Okay, klik done. Kemudian kita share dengan kawan-kawan kita. Okay, saya share kat sini. Okay, so okay, klik cikgu yang tengah buat, boleh klik pada link tu. Okay, klik pada link tu. Okay. Katakan saya klik link ni. Saya sebagai cikgu lain, saya klik link tu. Okay, kemudian cikgu pergi pada titik 3 tadi. Okay, cikgu klik make a copy. Kemudian dia akan tanya kat mana kita nak simpan. Okay, kita pilih my drive tu. Okay, kalau kita dah ada kalau kita dah ada folder khas untuk soalan kita. Okay, sekarang saya sebagai cikgu yang cikgu lain. Okay, cikgu lain yang share soalan yang sama tu. Okay, so kita pilih folder tersebut. Kalau tak ada, kita klik OK saja. Okay, so sekarang dia dah ada copy of pentaksiran sains sumatif 1. So kita tengok kat drive kita. Dia akan tak ada lagi. Copy of pentaksiran. Saya refresh dulu. See, ini adalah copy of pentaksiran sains 1 dalam kita punya drive sendiri. Okay. Jadi kalau cikgu-cikgu yang lain nak edit, katakan kat sini tak nak bubuh kelas lagi. Okay, tak nak letak kelas lagi sebab saya sendiri yang akan marking kertas tu, tak perlu ada maklumat kelas lain kan. So kita pangkah sajalah. Okay, pangkah. Kemudian jadikan sini sebagai short answer.
Okay. So katakan saya sebagai cikgu kelas 1C. Okay, jadi inilah kita punya soalan kita dan saya akan share link ini. Prosesnya sama juga, cikgu pergi pada send tadi, shorten URL dan cikgu copy. Ini yang akan cikgu share, cikgu-cikgu lain share kepada anak murid masing-masing untuk jawab soalan. So sama jugalah. Nanti cikgu akan marking kat sini. Okay, yang ni dia tak ada respons lagi, tak ada yang jawab guna link lagi. Jadi tak akan keluarlah tadi paparan respon-respon tersebut. Okay, tak keluar lagi paparan soalan. Okay. Selesai untuk kertas 1. Ada yang nak buat penambahan maklumat? Boleh interrupt je. Okay. Satu lagi sharing untuk customize. Kita nak bagi cantik sikit lah kita punya kertas soalan. Okay. Pergi pada customize. Okay. Cikgu pilih choose image. So ada banyak pilihan kat sini. Ataupun cikgu punya gambar sendiri. Klik pada upload. Pergi pada browse. Kemudian cikgu cari di manakah letaknya gambar yang cikgu nak share tu. Okay. Okay, so di upload. Okay, kemudian klik done. Okay, so dia akan keluar kat sini lah. Kita punya gambar sekolah tu. Okay, kemudian pilih theme kat bawah. Pilihan tulisan tak banyak. So pilihlah mana yang cikgu rasa sesuai. Okay, so itu saja untuk kertas 1 sebelum kita pergi ke kertas struktur ataupun esei. Okay, ada soalan lain ke? Okay, kalau tak ada, saya akan teruskan ke soalan subjektif. Okay, soalan subjektif sama juga tadi. Okay, kita pergi pada pentaksiran. Okay, pentaksiran Sumatera 1. Okay, kita pergi pada tambah. Kita klik pada new Google Form lah. Okay, blank form boleh, blank quiz pun boleh. Okay. So, katakan saya pilih blank form. Okay. So, kita tulis kat sini macam biasa. Nama kertas, pentaksiran informatif 1. Kertas 2. Boleh. Masa menjawab. Tarikh. Okay. Kemudian klik untitled form untuk rename nama folder tu. Okay, kemudian kita pergi kepada setting tadi sebab ini adalah blank form. Okay, kita tak pilih tadi blank quiz. Boleh dua-dua. Saya tunjuk dua-dua supaya mudah cikgu. Okay, next. Quizzes. Sini dia tak ada lagi make this a quiz. Jadi kita slide dia. Now automatic dia dah jadi form untuk quiz. Kemudian untuk yang ni kita nak bagi paparan yang muka surat yang pertama tadi. Arahan soalan dulu. Okay. Salah ni, salah pilihan. Jangan klik tambah. Sepatutnya kita pilih add title and description. Okay, klik. Okay, dia ada beza. Add title and description. Okay, so sini. Okay, sama juga. Oh, ada dah tapi dia ke bawah. Okay, so kalau macam ni, berlaku macam ni, cikgu tunggu sampai ada 4 anak panah ni. Cikgu slide dia ke atas. Okay. Kemudian tulis sini arahan menjawab. Arahan menjawab. Okay. Jawab semua soalan.
soalan. Okay, kemudian kita tambah. Klik tambah. Okay, yang pertama maklumat dia adalah nama. Klik sini short answer. Okay, kemudian klik pada button required. Kemudian copy saja. Yang kedua, untuk maklumat kelas pelajar. Okay, masih lagi short answer. Kita dah klik pada required. Okay, so ini adalah section yang pertama, iaitu maklumat pelajar. Kemudian kita nak pergi kepada section yang kedua. Section yang kedua apa? Bahagian A, katakan bahagian A. Kertas 2 biasa dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay. So kalau cikgu nak buat bahagian A, bahagian B, bahagian C, sama je. Okay, sama je step dia. Klik add section dahulu. Okay, kemudian cikgu tulis sana bahagian A. Bahagian A. Bila ini adalah soalan yang pertama dalam section yang pertama. Okay, soalan 1. Okay, soalan 1. So saya pilih untuk soalan itu dalam bentuk gambar. Okay, tak nak type. So kita cari soalan dia. Itulah soalan tu. Tak jumpa pula soalan. Okey. Okay, so ini adalah soalan dia. Sekejap mana soalan dia. Okey. So saya masukkan dia punya soalan dalam bentuk gambar tadi. Okay, so ini adalah soalan dia yang memerlukan pelajar untuk tulis jawapan dia di helaian tambahan. Okey. Soalan 1. Boleh tambah arahan kat sana. Ataupun cikgu buat arahan untuk bahagian A ini. Jawab semua soalan. Soalan hendaklah dijawab dalam helaian tambahan sekiranya telah selesai. Muat naik jawapan anda dalam bentuk image atau PDF. Okay. Kemudian soalan dia lah. Okey. Pergi kepada bentuk jawapan pelajar. Okey, bentuk jawapan pelajar kita tak pakai dah. Tadi multiple choice, kita pilih kepada file upload. Okay, pilih kepada file upload. Kemudian dia akan keluar macam ni lah. Let respondents upload files to Drive. Okay, file will be upload to the form owners Google Drive. So kalau saya yang share link tu, dia akan masuk pada drive saya. Okay, kalau cikgu yang share link tu, dia akan masuk drive cikgu lah. Dia tak akan jadi isu, dia akan masuk pada drive orang lain. Okay, sebab tu tadi kita kena bina dulu folders Google Form tu siap-siap. Okay, kemudian kita klik continue. Okay, bila kita klik continue, okay, so dia akan keluar syarat dia. Okay, allow only specific file types. Okay, so cikgu slide dia. So dia akan keluar beberapa pilihan untuk pelajar masukkan jawapan dia. Okay, so boleh pilih image, boleh pilih PDF. Okay, satu lagi dokumen. Okay, terpulang pada cikgu. Biasanya image dengan PDF lah. Okay, kemudian ada syarat kat sini. Maksimum file dia 10 MB sahaja. Okay, jadi yang ni kita kena explain pada pelajar tadi. Dia punya size file dia tak boleh lebih daripada 10 MB. Okay. Kemudian katakan soalan ini berapa markah kat sini? Kita nak setting dia punya point. 1, 4, 6. Okay, so 6 markah. Kemudian kita klik answer key. Okay, sebab soalan dia besar ni. Okay, so kita klik kat sini 6 markah. Okay, kemudian klik done.
Okay, kemudian untuk soalan yang memerlukan pelajar upload ataupun muat naik dia punya jawapan, yang ini saya setting supaya kita tak slide required. Okay, sebab apa kita nak bagi masa untuk pelajar tu tulis dulu jawapan dia, kemudian baru dia upload dia punya jawapan. Okay. Kalau kita klik required, pelajar tu nak klik submit dah tak boleh. Okay. Kemudian ini bahagian A. Okay, bahagian A. Katakan cikgu ada buat bahagian B. Okay, bahagian B. Cikgu klik lagi add section. Okay, kemudian cikgu buat sama jugalah. Okay, bahagian B. Jawab semua soalan. Sama juga. Okay, bagi arahan yang spesifik, jawapan pelajar tu dia nak hantar dalam bentuk macam mana. Okay, jawapan dihantar dalam bentuk image atau PDF. Okay, boleh masuk juga kalau cikgu nak masukkan penghantaran tidak akan diterima pada jam 5 petang. Okay. Kemudian kita klik tambah. Okay, sama juga. Ni kalau soalan matematik yang perlukan pengiraan, kalau soalan sains tu nanti pelajar perlu design satu alat, sama juga. Dia kena tulis dekat kertas dulu, kemudian dia snap gambar dan kita perlu sediakan folder ni lah untuk dihantar gambar tu. Okay. Soalan satu lagi. Okay, kemudian klik pada gambar. Cari soalan cikgu. Okay. Okay, kemudian cikgu pilih bentuk jawapan file upload. Okay, kemudian soalan ni kecil. Cikgu besarkan dahulu. Okay, kemudian allow only specific file type. Okay, cikgu pilih image, PDF ataupun dokumen. Okay, kemudian setting markah. Yang ini markahnya 10, 14, 14 markah. Cikgu tulis sana 14 markah. 14. Okay, kemudian sama juga dan yang ini jangan klik required. Okay, pelajar dah hantar nanti, kita dah marking, baru kita masukkan dia punya markah. Okay. Okay, kemudian sama juga kalau ada bahagian C. Okay, bahagian C sama juga, cikgu pergi, klik add section dan seterusnya. Add section untuk tambah section yang seterusnya, kemudian tambah untuk soalan kita. Okay. Katakan ada soalan jawapan pendek. Okay, apakah nama mikroorganisma berikut? Yang tu cikgu pilih short answer. Okay, katakan sini saya tulis, saya tambah satu. Okay. Apakah soalan lain bentuk soalan lain. Apakah nama mikroorganisma? Ini untuk pilihan jawapan-jawapan pendek. Okay, pilihan jawapan-jawapan pendek yang dah ada jawapan khusus, dia tak ada pilihan jawapan lain. Okay, contohnya multiple choice. Ini kita pilih short answer. Kemudian kat sini ada answer key. Okay, apakah nama mikroorganisma? Okay, apakah nama mikroorganisma? So kat sini soalan dia satu markah. Cikgu setting dulu markah dia. Kemudian cikgu boleh pilih sini pilihan jawapan yang ada. Cikgu boleh tulis apa contoh, virus. Tambah lagi alga, tambah lagi bakteria, ulat, protozoa. Okay, protozoa. Ni jawapan khusus untuk soalan ni lah. Okay, kalau pelajar jawab selain daripada soalan ni, okay, dia jadi salah. So yang ni kita boleh setting jugalah untuk soalan-soalan yang ada jawapan pilihannya tak banyak. Okay. Jadi yang ni kita pilih, klik done, kemudian yang ni required lah.
So kalau pelajar jawab selain daripada ni, dia dapat kosong markah. Okay. Bentuk soalan apa lagi soalan subjektif. Kalau cikgu boleh ingat-ingat ada soalan subjektif untuk setting ni, kita tak tahu nak pilih pilihan jawapan yang mana, cikgu beritahu yang saya ingat macam tu lah, kita ada soalan esei. So soalan esei macam tadilah, kita pilih pilihan untuk pelajar upload. Okay, yang ini soalan pendek dan ada jawapan khusus. Kita pilih short answer, kemudian kita terus tulis sana correct answer supaya nanti untuk soalan ini dia auto marking. Okay, apa lagi bentuk soalan lain? Saya rasa yang tu saja. Okay. Now kita tengok setting dia. Setting dia kena check sentiasa Setting dia collect email. So ni kita tak setting lagi, jadi kita collect emails. Kemudian require sign in, kita untick restrict to user ni. Okay, kemudian limit to one response supaya pelajar jawab sekali sahaja. Kemudian kita klik edit after submit. Okay, edit after submit. Pelajar boleh tengok balik jawapan dia yang sebelum. Kemudian untuk presentation, yang ni tak perlu saya rasa. Cuma confirmation message ni boleh cikgu tulis lah. Okay. Pentaksiran telah selesai. Pentaksiran telah selesai. Okay. Kemudian quiz. Okay, yang ini release grade tadi. Klik later after manual review. Kemudian respondent can see, kita untick pada correct answer. Okay, kemudian save. Okay, tengok setting sekali lagi. Limit to one response. Okay, quizzes. Okay, selesai. Okay, so send link macam tadi dah saya tunjuk. Kemudian kalau cikgu nak customize, cikgu nak masukkan gambar. Okay, klik pada gambar palette lukisan ni. Okay, kemudian apa lagi? Okay, soalan yang ni, katakan yang ini saya minta nanti ada beberapa orang sahabat guru yang cuba jawab sebab kita nak tengok marking dia macam mana. Okay. So yang ni boleh share link dah. Okay, setakat tu ada soalan? Ada kemusykilan ataupun ada nak tambah? Yang mana ada yang tertinggal? Okay, copy. Okay. Okay, pentaksiran telah selesai, edit your response. So kita pergi dekat edit your response. Okay, so dah ada response 4 orang. Okay, so kita tengok kat sini individual. Okay, terima kasih yang respon. Okay, so kat sini kita boleh kelas 4 bagus Sarah katakan kat sini kita dah marking. Okay, kita nak bagi dia markah kat sini. Okay, katakan yang ni yang cikgu marking kena guna laptop lah, selesa sikit kan. Okay, cikgu dah marking kertas dia. Kat mana cikgu marking dia? Kita akan kena pergi dekat dia punya Google Form. Okay. Kalau cikgu pergi dekat Google Form ni sebenarnya, kalau cikgu dah marking, dia akan auto save kat sini sebagai kita dah marking lah. Katakan Najmi tulis macam ni, kemudian kita marking dia. Boleh juga marking tu kita print dulu, kemudian kita marking. Kemudian kita masukkan markah di sini. Okay, kita masukkan markah di sini. Katakan dia dapat 6. Kita tulis sini 6. Okay, save. So dia dah 6 markah kat sana. Okay, kemudian soalan yang bawah. Tak ada markah lagi. Okay, so kita marking kat sini. Dia dapat 14 markah. Tulis 14 sana, save. Kemudian satu soalan lagi. Yang bawah ni. Okay. Kat sini, katakan dia kosong markah. Kita tulis kosong. Okay, kemudian kita save. Okay, so kita boleh tengok markah dia terus. Okay. So bahagian A 6/6.
Kemudian bahagian B dia dapat 14/15. Dia salah satu soalan yang bawah. Okay. So marking dia. Untuk Google Form ni kita masukkan markah sajalah. Marking setakat ini yang saya tahu kita kena manual. Pergi dekat kita tengok dekat kita punya My Drive ni. Kena cari balik mana Google Form dia. Dia akan ada satu folder. Ni. Dia akan masuk pada folder ni iaitu file response. Okay. Kena cari nanti dekat kita punya drive, pergi dekat file response ni. Kita buka dan kita marking dia 1/1. So I masuk macam ni kan. Katakan ni semua adalah jawapan. So kita buka dia dan kita marking. Dan dia akan auto masuk lah kat sini. Okay. Okay. So itu cara dia untuk kita semak tadi. Ini baru calon yang pertama. Kemudian untuk calon yang lain kita pergi dekat bahagian sini. Kita klik lagi. Kita klik lagi Syah. Okay, Kak Syah. Sama juga. Okay, ini tak ada markah lagi. Kita marking dulu paper tu, karangan dia. Kemudian kita masuk markah kat sini. Okay. Kalau dah siap semua marking, kita klik release score ni untuk kita dapatkan markah ataupun kita nak maklumkan kepada pelajar berapa skor yang dia dapat. Okay. Release score bila kita dah siap semua. Ataupun kita boleh juga release score katakan okay. Serisha kita dah siap marking. So kita klik untuk nak hantar kat dia saja. So kita klik nama dia saja, kemudian kita send. Yang lain belum lagi. So itu kalau ikut ketetapan yang Cikgu Mursyidi cakap tadi, nanti baru kita releasekan dia punya skor. Selesai marking, ada satu tarikh nanti baru kita release skor. Hari yang sama baru pelajar dapat tahu. Okay, tapi hanya markah untuk kertas 2 sajalah. Okay, untuk total dia lain lagi. Total dia sebab kertas 1, kertas 2 dia ada kena tambah, kena tolak lagi kan. Tapi kalau macam sains tingkatan 1 tu ada satu paper saja. So total dia pembahagian markah atau pembahagian point tu cikgu buat siap-siap, tentukan siap-siap supaya nanti dia auto calculate dia punya markah. Okay. Okay. Kemudian dah siap nanti sharing macam yang tadilah. Okay. Pergi dulu dekat 3 button atas kanan ni. Add collaborators. Kemudian kita change get link kepada anyone with the link. Kemudian kita copy link ini. Dan klik dan. Kemudian kita share pada sahabat-sahabat guru lain. Okay. Kemudian cikgu yang lain. Dia klik, okay, dia klik 3 button ni juga. Bila dah tekan link tu, okay, soalan tu dah terbuka. Okay, mesti klik dulu 3 ni, kemudian make a copy. Kalau cikgu tak make a copy, okay, kalau cikgu tak make a copy, maka dia takkan ada dalam folder drive cikgu. Okay. So, setakat itu perkongsian saya. Okay. Rasanya setakat tu je lah. Kalau ada soalan. Cikgu semua habis sudah kan? Sudah. Tak ada apa dah. Cikgu-cikgu lain, kalau tidak ada lagi soalan, saya rasa kita habiskan kita punya ADP perkongsian kita di sini sajalah. Okay, ataupun boleh PM sendiri lah Cikgu Isma. Okay, sebelum kita habiskan, jangan lupa untuk isi kehadiran untuk petang ya. Okay, itu sahaja. Terima kasih.